ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. Dan ia tidak mendapat sebarang golongan yang boleh menolongnya selain dari Allah, dan ia pula tidak dapat membela dirinya sendiri. هنالك الولاية لله الحق هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا وخير ثوابا وخير عقبا. Pada saat yang demikian itu, kekuasaan memberi pertolongan hanya tertentu bagi Allah, Tuhan yang sebenar-benarnya. Dialah sebaik-baik memberi pahala dan sebaik-baik memberi kesudahan yang berbahagia kepada hamba-hambanya yang taat. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه. كان الله على كل شيء مقتدرا وكان الله على كل شيء مقتدرا. Dan kemukakanlah kepada mereka misal perbandingan. Kehidupan di dunia ini samalah seperti air yang kami turunkan dari langit. Lalu bercampur baurlah tanaman di bumi antara satu dengan lain, dan kembang suburlah ia disebabkan air itu. Kemudian menjadilah ia kering hancur ditiup angin. Dan ingatlah, adalah Allah Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu. المال والبنون زينة الحياة الدنيا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. Harta benda dan anak pinak itu ialah perhiasan hidup di dunia, dan amal-amal soleh yang kekal faedahnya itu lebih baik pada sisi Tuhanmu sebagai pahala balasan, dan lebih baik sebagai asas yang memberi harapan. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. Dan ingatkanlah hari kami bongkar dan terbangkan gunung ganang, dan engkau akan melihat seluruh muka bumi terdedah nyata, dan kami himpunkan mereka di padang mahsyar
sehingga kami tidak akan tinggalkan seorang pun dari mereka. وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَن لَّن نَّجْعَلَ لَكُم مَّوْعِدًا بَلْ زَعَمْتُمْ أَن لَّن نَّجْعَلَ لَكُم مَّوْعِدًا. Dan mereka tetap akan dibawa menghadap Tuhanmu dengan berbaris teratur, sambil dikatakan kepada mereka, kamu sekarang telah datang kepada kami berseorangan sebagaimana kami telah jadikan kamu pada mulanya. Bahkan kamu dahulu menyangka bahawa kami tidak akan menjadikan bagi kamu masa yang tertentu untuk melaksanakan apa yang kami telah janjikan. وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. Dan kitab-kitab amal juga tetap akan dibentangkan. Maka engkau akan melihat orang-orang yang berdosa itu merasa takut akan apa yang tersurat di dalamnya. Dan mereka akan berkata, aduhai celakanya kami, mengapa kitab ini demikian keadaannya? Ia tidak meninggalkan yang kecil atau yang besar, melainkan semua dihitungnya. Dan mereka dapati segala yang mereka kerjakan itu sedia tertulis di dalamnya. Dan ingatlah, Tuhanmu tidak berlaku zalim kepada seseorang pun. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillah sadri wa sadri amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Firman Allah Subhanahu wa taala Suratul Kahfi ayat 38. Kita tengok dalam ayat 45 ayat 45 sehingga ayat 49. Di sini ada beberapa perkara penting yang Allah Subhanahu taala telah ingatkan kita, iaitu pada ayat 45 Allah Subhanahu taala membuat perumpamaan, dan buatkanlah untuk mereka, yakni manusia, perumpamaan kehidupan di dunia ini. Jadi Allah SWT telah
membuat perumpamaan pada manusia yang hidup di muka bumi ini, iaitu Allah umpamakan manusia ini ibarat air hujan yang kami turunkan dari langit sehingga menyuburkan tumbuh-tumbuhan di bumi. Kemudian tumbuh-tumbuhan itu menjadi kering yang diterbangkan oleh angin, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ini nak menunjukkan bahawasanya manusia hidup di dunia ini seperti mana air yang tumbuh di bumi menghidupkan tumbuh-tumbuhan, kemudian tumbuh-tumbuhan itu akan kering dan mati dan akan diterbangkan oleh angin. Maknanya tidak kekal selama-lamanya. Manusia tidak kekal di dunia ini. Allah turunkan manusia untuk mempunyai matlamat yang tertentu. Antara matlamat manusia iaitulah menjadi khalifah, pemimpin di atas muka bumi. Allah SWT ini melaksanakan syariat Allah, kemudian manusia itu akan mati dan tidak akan tertinggal sedikit pun yang berkaitan dengan dunia ini kepada si mati tersebut, melainkan taqwa kepada Allah. Jadi air hujan turun ke bumi dari langit menyuburkan tumbuh-tumbuhan, kemudian tumbuh-tumbuhan menjadi kering. Kering tu makna tumbuhan bila dah kering ni dia tak ada makna apa dah lah. Melainkan taqwa. Bagi manusia ni dia ada taqwa. Kena ada taqwa. Kalau kita tak ada taqwa kepada Allah, maka kita umpama tumbuh-tumbuhan yang kering jugalah, akan diterbangkan oleh angin tanpa ada faedah apa-apa. Berarti perumpamaan yang Allah Ta'ala buat ini adalah supaya kita dapat mengetahui hakikat kita sebagai seorang manusia di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni. Kita sebutkan tadi bahawasanya setiap manusia diturunkan ke bumi ini mempunyai matlamat, iaitu menjadi khalifah. Kita di ITSM ni pun ada matlamat. Kita buat ITSM ni mesti ada matlamat, dan kita fokus ke arah matlamat tersebut. Bila nampak matlamat itu pelan hari, pelan pudar, maka kita buat retreat supaya kita fokus balik matlamat kewujudan ITSM ini untuk apa. Kita pergi berkumpul di mana-mana, kita bincang balik peringkat tertinggi pengurusan, kita fokus balik tentang matlamat kita. Begitu juga manusia. Tapi kalau di universiti ni dia mungkin 4 bulan 5 bulan sekali. Tapi manusia ini dengan Allah SWT retreat kena hari-hari. Nampak? Muhasabah orang kata. Muhasabah kena hari-hari. Menilai diri kita sebagai manusia, kedudukan kita di bumi Allah Ta'ala ini bukan macam matlamat universiti. Hari-hari. Pasal kita ni ada kewajipan dan tuntutan kepada Allah SWT setiap hari 24 jam. Jadi muhasabah kena hari-hari. Jangan seminggu sekali. Hari Jumaat barulah terhege-hege nak muhasabah. Sepatutnya kena hari-hari. Betul ulama kata muhasabah kita ni daripada pagi sampai ke malam, sebelum kita nak tidur tu kita muhasabah. Kita tengok balik apa yang kita buat hari ni, banyak dosa ke banyak pahala. Biarlah kita buat bagi banyak dosa sikit. Pasal kalau duk banyak pahala, dia duk berasa lagu dia baik. Sebab sifat ni, perangai yang duk suka anggap diri dia tu baik tu bahaya. Cukup bahaya, kerana dia akan membuahkan penyakit riak. Biarlah kita rasa kita banyak dosa hari ni, walaupun sebenarnya kita minimalkan dosa yang besar tu kita tak buat lah. Dosa yang kecil-kecil yang tanpa kita sedari. Mustahil manusia satu hari tak pernah buat dosa, melainkan para Nabi dan Rasul ya. Kita bercakap, kita berjalan, hati kita dan sebagainya selalu buat dosa pada Allah SWT.
kita tidak ingat Allah SWT, saja hati kita pun dah dikira sebagai hamba yang berdosa juga. Ini kita bercakap dalam soal tasawuf lah. Gitu. Ulama tasawuf, orang ahli sufi ni, dia berasa berdosa bila mana diri dia, hati dia tak ingat Allah Subhanahu Taala walaupun satu saat. Dia rasa dia berdosa kepada Allah Taala. Tapi bagi mazhab yang lain, orang yang tidak ahli sufi ni, dia sebagai satu kehendak lah. Kalau siapa nak jadi silakan, tapi Islam tidak suruhlah sampai ke tahap itu. Siapa yang nak jadi begitu silakan. Tapi Islam lebih kepada benda yang basic, benda yang asas kepada kehidupan seorang Islam. Jaga hati kita, benda dalam. Hati ni benda dalam. Tak ada siapa pun yang boleh baca hati manusia. Cuma sangkaan-sangkaan saja. Kebetulan betul jadi gitu. Kebetulannya betul dengan apa yang dicakapkan oleh seseorang. Tapi sebenarnya Rasulullah saja yang dapat mengetahui dalam dan luar hati manusia, dan juga Allah Subhanahu Taala. Lain daripada itu, tidak ada orang yang boleh mengetahui, melainkan berdasarkan pada dalil-dalil daripada Quran dan hadis Nabi yang mengatakan orang ini boleh, orang ini tidak boleh dan sebagainya. Gitu. Itu perumpamaan lah. Seterusnya Allah Ta'ala sebutkan lagi dalam ayat 46, Al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatu salihatu khairun 'inda rabbika thawaba wa khairun amala. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amal kebajikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Jadi apa yang Allah sebut kepada kita di sini jelas, bahawasanya harta dan anak-anak. Harta dan anak-anak. Harta ni kita faham apa? Kereta, rumah, perabot, microwave, molinek, kan? Tempat bakar ayam, water boil, tak kira lah, peti air, pinggan mangkuk, cawan, gelas. Nampak? Semua tu harta. Tanah, sebutlah apa pun, itu harta. Dan anak-anak, kalau sebut anak-anak, anak-anak kita tu lah adalah perhiasan kehidupan dunia. Perhiasan ni tuan-tuan. Kita beli sofa baru, taklah rumah, perhiasan ni tak? Kalau tak ada sofa, orang panggil rumah tak juga? Orang panggil juga rumah, tapi low class lah. Pakai 4 tahun, raya yang kelima nak tukar baru, pasal sudah lusuh perhiasan. Apa yang Allah nak sebut di sini, bahawasanya Allah nak ingatkan manusia, banyaknya manusia, orang-orang yang rugi ni, iaitulah orang yang menjadikan harta dan anak-anak adalah harapan hidup dia. Sebenarnya harapan dia sebenar-benarnya adalah apa? Iaitulah amal kebajikan yang terus menerus. Amal kebajikan yang terus menerus ni iaitu amal soleh, terus menerus amal al-ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang dimanfaatkan. Contoh, iaitu ilmu yang kita sampaikan kepada manusia, iaitu ilmu kebaikan. Kemudian manusia itu beramal dengan ilmu yang kita ceritakan kepada mereka, sebutkan kepada mereka, dan kita pun meninggal dunia dan orang mengamalkan ilmu yang dipelajari itu, kita tetap dapat pahala terus menerus. Ini maknanya. Nampak? Harta dan anak-anak, kalau kita orang yang takwa kepada Allah, kita akan pastikan harta dan anak-anak boleh jadi harapan pada kita. Macam mana nak buat? Jadikan harta sebagai harapan untuk kita di akhirat. Buat kena? Ada kereta
tolong bawa orang pergi hospital ke, tolong tumpangkan orang dan sebagainya. Buat benda kebajikan dengan kereta kita. Ni ada kereta tayang kat orang ya. Tok Imam tak ajak naik. Nampak? Nampak Tok Imam duk jalan nyek dia lalu gitu je kan. Assalamualaikum. Begitulah. Kan? Tunjuk kereta canggih, nampak orang berjalan tak mau nak bawa dan sebagainya. Orang berjalan nak pergi masjid, azan dah, kita pun naik kereta, kita boleh sampai lah awal. Orang nak qomat sempat lagi lah sembahyang sunat. Nampak 2-3 orang duk berjalan tepi jalan nak pergi ke masjid, kita maklumlah budak-budak ada 2-3 orang dari TSN tu jauh nak jalan kaki. Pendek kata sampai letih. Nak kena berhenti dulu baru boleh takbir. Letih dah jalan kaki. Tapi pahala banyak buat ni. Kita pun berhenti kereta, abang ada naik. Kita pun buat naik dia pergi masjid, dapat pahala. Itulah. Gunakan harta untuk kebaikan kita di akhirat. Kita ada rumah. Itu ulama kata orang yang buat rumah besar-besar tak ada manfaat, membazir, melainkan rumah itu digunakan untuk kebaikan pada jalan Allah. Buat rumah besar tak salah, tapi manfaatkanlah besarnya rumah itu untuk kebajikan kita di akhirat esok. Buat rumah besar, panggil orang buat ceramah agama di rumah. Maklumlah surah orang tak bagi ceramah, kita buat di rumah. Panggil buat usrah ke, buat jamuan ke, buat apa ke, benda-benda yang berunsur kebaikan. Manfaatkan rumah kita yang besar tu. Kalau ada orang musafir dan sebagainya, bagi nak sewa bilik ataupun bagi dia tumpang duduk rumah kita. Itu matlamat dia. Orang lah buat rumah besar-besar, nak tunggu cucu balik, raya 2 kali ya cucu balik. Kan? Lepas tu duduk 2 orang di rumah, bilik duk ada 15. Nampak? Seorang-seorang duduk bilik kecil ya, 2 orang duduk dalam rumah tu. Berak pun tentulah, kencing pun tentulah, apa semua tentulah. Rumah hak 15 bilik lagi tu kosong berabuk lagu tu saja. Membazir. Koklah nak semawa orang mai duduk di rumah ke, tumpang budak-budak sekolah, budak-budak yang musafir, orang musafir ke apa ke, tak ada langsung, tak buat. Jadi tak ada manfaat apa-apa. Mati rumah orang jual semua. Tak ada rumah habis juta-juta, habis ribu-ribu, ratus-ratus ribu buat rumah, tapi tak ada manfaat apa-apa untuk kita dalam alam barzakh, lebih-lebih lagi di akhirat esok. Itu kan. Itulah maknanya. Jadi faham-fahamlah yang lain-lain tu. Jadi anak-anak juga Allah kata perhiasan dunia. Kita memanglah siapa tak mau anak? Nak anak kan? Semua anak-anak. Tapi anak yang Allah Ta'ala nak bagi pada kita ni bukan bagi macam anak patung, boleh tok rata corak, biar itu je dak. Anak yang Allah anugerahkan ini amanah. Jangan duk seronok boleh beranak ya, boleh cuti. Kan? Seronok beranak boleh cuti, dapat allowance. Kan itu. Tu je, tak mau lagu tu. Kita nak beranak ni kena ada matlamat, bincang dengan suami. Nak pula kah? Nak buat apa pula ni? Ni kita nak bagi jadi hafiz. Seorang ni lah contoh. Nak didik dengan agama. Jangan duk seronok nak beranak aja. Sebab setiap anak yang Allah Ta'ala bagi adalah balak untuk kita jikalau kita tidak pandai menjaga. Dan tengok seronok beli anak. Oh, happy birthday boboy. Tengok boboy tu tak mayang, bangang. Mak bapak mampu duduk dalam neraka esok. Jangan duk seronok sangat anak-anak tu. Anak-anak fitnah. Inna min azwajikum wa auladikum fitnah, Allah kata. Sesungguhnya isteri-isteri kamu dan anak pinak kamu adalah fitnah pada kamu. Jikalau kamu tidak berjaya mengontrol ataupun membentuk mereka supaya dapat manfaat pada kamu di akhirat esok. Gitu. Ada anak, matlamat kita adalah untuk mendidik dia untuk menjadi umat Nabi yang soleh. Tambah umat Nabi itu, Nabi suka umat dia ramai. Tapi kalau ramai tak mayang buat apa? Ramai buat maksiat buat apa? Nabi pun tak suka umat dia kalau gini keadaannya. Nabi nak umat ramai, umat yang dia boleh berbangga disebabkan ramainya umatnya masuk syurga. Apa Nabi nak bangga kalau ramai umat tapi masuk neraka?
Nampak? Malu Nabi. Kita ni buat malu Rasulullah ya. Buat malu Rasulullah. Kalau takat malu universiti tak apa lagi. Kalau malu Rasulullah buat ke mana? Malu universiti buat hai-hai aku hai-hai. Tapi kalau malu Rasulullah tak masuk syurga kita tuan-tuan. Tak masuk syurga. Sebab itulah kita kena berhati-hati di dalam menerima amanah ini. Harta amanah, anak-anak amanah. Bila Allah bagi amanah, hendaklah kita syukur, sembelih akikah. Itu. Hendak sembelih akikah, syukur kepada Allah Subhanahu taala di atas kurnia anak-anak. Bila kita ada bersyukur kepada anak tu, syukur saja kah, seronok aja kah, buat kenduri habis begitu saja kah? Tak. Maknanya syukur itu kita mesti didik anak kita menjadi orang yang soleh. Iaitu pertamanya kita mesti didik anak kita sujud pada Allah Subhanahu Wa Taala supaya dia kenal balik Tuhan dia yang menjadikan dia, yang dititipkan dia kepada kita untuk dididik dengan ajaran agama. Itu maknanya syukur kepada Allah. Kalau kita tak ambil pot bab-bab ni, kita tak ambil pasal, tak ambil peduli tentang benda-benda ini, kita sebenarnya telah menzalimi diri anak itu dan juga diri kita sendiri besok di akhirat. Jenuh nak menjawab depan Allah Subhanahu Wa Taala. Bapa ni rajin ke masjid tapi anak tak pernah suruh semayang pun di rumah. Nampak? Jadi bapa di akhirat besok nak masuk syurga, tiba-tiba anak tampil bercakap kepada Allah, jangan kau masukkan bapa aku ini ke dalam syurga kerana aku berada di dalam neraka. Kenapa aku ada dalam neraka? Pasal aku tak semayang. Macam mana nak semayang bapa aku tak pernah ajak pun aku semayang dan tak pernah ajak pun aku untuk ke masjid, surau dan sebagainya. Keluar balik nyeratnya. Jebonnya nak. Nak marah apa? Allah Maha Adil, kan? Sebab itu Allah Taala sebut, Allah kata dalam ayat itu, wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira. Dan Allah Maha kuasa atas segala sesuatu. Allah Maha berkuasa untuk keadilan kepada setiap hamba-hambanya. Sehingga kambing yang berkelahi sama-sama kambing, tanduk-tanduk patah kawan dia seorang, tanduk akhirat besok. Kambing yang patah tanduk itu, Allah bagikan jadi dia tanduk elok, tanduk balik kambing yang tanduk dia patah di dunia dulu. Pakat-pakat bagi rasa sakit sama-sama. Keadilan Allah Subhanahu Taala. Nampak? Kadang-kadang kita orang yang tak ada iman ni, kita kata Allah tidak adil untuk diri dia. Kejap-kejap mati anak, dah lah tunggu 10 tahun dapat seorang anak, tak ada 3 bulan mati anak tu. Allah tu macam tak adil, Allah zalim dia. Buat apa kita? Gembiralah, pasal anak tu esok jadi syafaat pada kita di akhirat. Ini duk morong koyak rambut lah, koyak baju lah, apa semua ni, duk marah sampai keadaan sampai satu tahap nak ambil pedang nak tetak Allah Taala. Mana Allah Taala ni? Aku tanam bela-bela. Aku tanam tembakau ni sikit punya lama. Tiba-tiba aku duk harap ni lah nak masuk anak lah universiti, dia orang ayak buah pula, habis tembakau aku tak laku, apa semua nak ambil duit mana? Tang kena lintang satu, kerah kong tu. Nampak? Ahli neraka. Dia dah syirik kepada Allah Ta'ala, dia dah murtad. Elok padanlah Allah Ta'ala sambak dengan tu pun. Waktu orang nak ke bumi, angkat tak boleh, melainkan ambil pedang dia nak katok Allah Ta'ala tu, masuk sekali dalam kandar baru boleh angkat. Jangan buat main. Allahu Akbar. Tunjuk lagi di dunia, Allah dah tunjuk dah. Gitu nah. Dan amal kebajikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Allah. Makna pahala. Kita atas dunia ni kita nak cari pahala ya. Banyakkan pahala. Baca Quran pahala, main mengaji pahala, datang awal kuliah pahala. Nampak? Tu. Bersegera kepada kebaikan pahala. Nampak? Allahu Akbar. Pahala lah tu. Makan sekejap lagi pahala. Tapi tengah makan duk ngumpat, dosa. Itulah. Duk cerita bab ni, cerita bab ni, apa semua kan. Bab-bab bab-bab yang yang kontroversi. Suka sangat dia cerita bab-bab tu, biasalah kan. Manusia.
adalah lebih baik untuk menjadi harapan. Itulah yang kita harapkan. Nah, amal soleh terus menerus itulah harapan kita. Kita ada anak besok, anak kita 10 orang. Jangan harap anak tu boleh bantu kita. Kita kena bantu diri kita sendiri. Anak kita Allah suruh didik bagi jadi ada agama yang dalam diri. Nampak? Kemudian bab anak tu esok kita mati, dia nak doa ke tak doa itu terpulang pada dia. Cuma kita kalau nak harap begitu, kena anak tak doa. Mampu kan? Duduk sorang-sorang dalam kubur. Siapa nak bantu kita? Amal atas dunia, aku tak amal tak apa dah, anak aku semua ustaz-ustaz belakang nanti depa doa. Jangan. Kita kena buat untuk diri kita. Preparation untuk diri kita ni mesti ada. Jangan duk harap anak-anak aja. Sebab tu kalau kita nak harapkan depa, kita mesti beri ilmu kepada mereka tentang agama. Didik mereka tentang kasih sayang kepada Allah dan Rasul, kasih sayang kepada ibu bapa. Jadi hadirin yang dirahmati Allah sekalian, pendek ceritanya, banyak lagi lah di bawah tu kalau kita tengok apa yang Allah SWT nak sebut kepada kita tentang yang Allah sebutkan lagi, iaitu catatan amalan yang akan Allah pamerkan pada setiap daripada kita semua di akhirat nanti. Bagi orang yang catatan amalannya buruk, maka dia akan susah hatilah waktu tu bila dibentangkan catatan amalannya kan. Ini kira SPRM lah di akhirat esok. Suruhanjaya audit kerajaan Allah Ta'ala. Dia audit seorang-seorang tu. Waktu tu nak kelupak, memang kelupak sungguh. Di dunia ni kelupak-kelupak masuk dalam penjara pun boleh makan peri lagi. Tak, boleh tidur lagi, boleh pakai baju lagi. Nampak? Habis sangat kena rotan. Akhirat esok, duduk dalam neraka lah jawabnya. Neraka ni bukan tempat yang seronok-seronok. Tempat boleh duduk atas sofa, seronok-seronok makan dan sebagainya, tak ada. Itu tempat perit, kata. Tempat azab yang amat perit. Sebab itulah kita waktu di dunia bila dengar nasihat-nasihat yang sebegini, hendaklah kita buat praktikal segera. Kita buat praktikal segera dalam diri kita. Beristighfar kepada Allah Ta'ala. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampun orang-orang dosa yang syirik kepadanya, tetapi Allah akan ampun dosa yang selain daripada syirik kepada Allah. Walaupun dosa kita tu sebesar gunung Uhud sekalipun, Allah bersedia untuk mengampun dosa kita jikalau kita benar-benar ingin bertaubat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hadirin yang dirahmati Allah sekalian, ustaz ni dalam sehari seminggu dua ni dah jadi macam YB dah. Dah jadi macam Ismi Ular Raja. Angkat telefon sini, sat lagi telefon pejabat pula. Hello. Ambil lagi tangkap pula. Hello. Jadi supaya Ismi Ular Raja lah pula kan. Sibuk sikitlah ni, masuk telefon macam-macam kat nak korban ni. Itulah ada orang baru nak menempuh korban pun ada apa semua kan. Jadi tuan-tuan, kalau yang nak masuk, kita ada lagi last saja, 3 bahagian je lagi last. 3 bahagian last nak mencukupkan korban yang bahagian Prof Hashim dengan Prof Nuaini. Tak cukup lagi, depa ada 3 orang nak cari lembu besar mana 3 orang tu kan. 1,200 lembu. Jadi siapa boleh bantu, bolehlah. Ada 3 bahagian lagi kosong. Cik Lan dah masuk dah semalam 1 bahagian. Kalau ada 3 lagi boleh masuk. Daftar minggu depan tak apa, gaji 22. Jadi 23, 24, 25 tu kita tak apalah, kita buka khusus lah itu. Khas jadi takat tu dulu insya-Allah. Mudah-mudahan apa yang kita kongsi pagi ini dapat memberi manfaat kepada kita semua. Yang baik daripada Allah, tidak akan faham sampai yang Ustaz sendiri. Sudah ingat wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.